Raja Sofia, silakan. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada rakan kami iaitu DJ Azwan dan juga DJ Zima di atas perincian tersebut. Ya, seterusnya pada 1 Disember setiap tahun kita akan menyambut Hari AIDS Dunia yang akan memberikan kesedaran tentang penyakit yang disebabkan oleh HIV. Dan pada hari ini kita akan bawakan tetamu cukup istimewa. Kita persilakan Dr. Raudah Abdul Rahman, pakar perubatan kesihatan awam unit HIV, STI dan Hep C dari Jabatan Kesihatan Pusat Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Assalamualaikum Dr. Raudah. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara serak sikit je. Itu biasa pagi-pagi kan doktor kan. Kita nak berkongsi kepada penonton tentang kesedaran berkaitan dengan AIDS dan juga HIV. Dan sebagai permulaan mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita tentang HIV, situasinya di Malaysia bagaimana? Okey, terima kasih Irfan dan Raja Sofia. Okey, kalau kita situasi HIV di Malaysia, kes pertama HIV yang dilaporkan adalah pada tahun 1986. Okey, dan memang kita lihat memang kes semakin meningkatlah masa ketika itu, dan tahun 2002 mencapai kes baru yang paling tinggilah dalam sejarah di Malaysia, iaitu hampir 7,000 kes setahun. Okey, dan kita nampak, kita sedar masa itu kes yang paling banyak kes HIV ini adalah disebabkan oleh perkongsian jarum suntikan dadah. Jadi kerajaan iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengambil inisiatif untuk membuat program untuk menurunkan kes. Jadi kita buat program harm reduction atau pengurangan kemudaratan. Jadi apa yang kita buat, kita mulakan rawatan gantian metadon untuk penagih dadah lah. Dan kita nampak kes memang turun selepas itu. Dan kalau kita lihat daripada tahun 1986 hingga Disember 2022, kes kumulatif HIV atau orang yang hidup dengan HIV di Malaysia adalah dianggarkan 86,000 orang. Okey, dan kes baru pada tahun lepas 2022 di Malaysia adalah 3,177 kes baru. Okey, dan tapi yang kita lihat kes memang turun, tapi 10 tahun yang kebelakangan ni telah kes baru HIV di Malaysia mendata saja. Dia tak ada peningkatan atau penurunan yang ketara. Kalau kita berbalik kepada tahun 96 tadi itu, awalnya disebabkan oleh dadah. Tapi kalau ikut senario sekarang ini, apa yang menyebabkan penyakit HIV itu masih berlaku di negara kita sebenarnya? Betul. Kalau kita lihat di Malaysia ni memang berlaku, saya rasa bukan di Malaysia, di dunia juga berlaku lanskap perubahan dalam transmisi HIV. Kalau kita lihat pada memula memang kebanyakan ialah penagih dadah atau perkongsian jarum suntikan dadah. 60% adalah kes baru HIV disebabkan oleh perkongsian jarum suntikan. Dan kita lihat ia telah bertukar kepada hubungan seksual. Kalau kita lihat pada tahun lepas, lebih 90% adalah disebabkan hubungan seksual, dan daripada itu 60% adalah hubungan seks lelaki dengan lelaki. Yang itulah yang membimbangkan kita lah. Ya, baik doktor. Dan adakah HIV dan AIDS itu adalah perkara ataupun benda yang sama ataupun sebenarnya berbeza? Okey, sebenarnya HIV dan AIDS berbeza. HIV adalah virus, human immunodeficiency virus. Okey, so bila orang yang terdedah dengan HIV, mereka virus akan masuk ke dalam badan, dan yang specialnya virus HIV ni dia banyak-banyak sel dalam badan, dia berminat untuk menyerang sel darah putih yang kita panggil CD4. Okey. So CD4 ni dia akan attack virus HIV akan attack CD4, dan dia akan masuk dalam CD4 dan membiak di dalam sel CD4. Dan lama kelamaan CD4 ni akan mati, dan dia akan membiak dengan banyak. Lama-lama CD4 akan kurang, virus HIV akan semakin banyak. Dan apabila sampai satu tahap virus HIV itu tinggi dan CD4 tu kurang daripada 200, kita panggil mereka telah berada dalam tahap AIDS, iaitu tahap yang lagi serius lah, atau kita panggil peringkat akhir kepada sakitan HIV. So AIDS tu sebenarnya nama kepada acquired immunodeficiency virus lah, maknanya kurang daya tahan badan. Sebab
CD4 ni adalah tugasnya untuk melawan jangkitan. Mana kita ni ibarat polis macam askar lah. Dia macam defense. Pertahanan lah. Ya, pertahanan. So immune system kan. Ini kalau bila CD4 tu sangat rendah, badan sudah tidak berupaya untuk melawan jangkitan HIV. Jadi pesakit AIDS ni senang untuk mendapat jangkitan yang sangat teruk lah. Maksudnya TB, jangkitan paru-paru atau jangkitan fungal atau kulat dalam mulut dan boleh sampai ke salur pemakanan. Dan mungkin mereka juga senang untuk mendapat setengah barah lah. Yang sukar untuk dirawati. Saya ringkasnya doktor, permulaannya adalah bermula daripada HIV. HIV dan kalau kemudian keadaannya teruk akan berlakunya AIDS pula kepada seseorang. Jika tidak mendapat rawatan. Jika tidak mendapat rawatan. Betul. Baik, dan kalau kita nak berbicara lagi doktor tentang faktor risiko tentang jangkitan HIV ini bagaimana? Jelaskan doktor. Okey, HIV ni adalah blood-borne disease. Maknanya dia merebak melalui darah, dan juga semen. Jangkitan HIV ni ada 3 cara je. Pertama adalah macam saya cakap tadi, berkongsi jarum suntikan. Maknanya kita penagih dadah yang berkongsi jarum dan jarum tu tercemar dengan virus HIV dan dia berisiko untuk mendapat HIV. Yang kedua melalui hubungan seksual. Sama ada heteroseksual atau sama jantina, berlainan jantina ataupun yang sama jantina lah. Yang ketiga daripada ibu kepada anak. Sama ada dalam kandungan, lahir atau dalam penyusuan ibu. Okey, so ada 3 cara sajalah. Maksudnya doktor, kalau kita melakukan sentuhan, tak ada masalah doktor ya? Betul. Sebab kadang-kadang ada orang terlalu takut untuk berjumpa dengan pesakit-pesakit HIV ni kan. Dia takut nak bersentuhan. Katanya kalau kita sentuh nanti merebak pula kepada kita. Betul. Itu memang mitos lah. Mitos, betul. Sebab kalau selain daripada 3 cara tu memang HIV tidak akan merebak lah. Kalau kita sentuh, kita berpeluk, kita cium atau kita kongsi pinggan mangkuk, kongsi toilet, dia tidak merebak antara satu sama lain. Even kalau ada nyamuk nak gigit, katalah nyamuk tu gigit pesakit HIV, kemudian dia gigit saya, insya-Allah saya takkan dapatlah HIV. Bukan melalui perkara-perkara tersebut lah. Betul. Okey. Dan selain daripada itu, doktor, adakah HIV ini boleh dicegah sebenarnya? Selain daripada yang doktor kongsikan tadi kan, sebenarnya penggunaan jarum yang dikongsi sebagainya kan, adakah ianya boleh dicegah? Ya, HIV memang boleh dicegah. Kalau untuk mengingatkan kita apa cara pencegahannya, kita ada pneumonik A, B, C, D, E. A itulah abstinence. Maksudnya kita menahan diri daripada terlibat dengan faktor risiko tersebut. Maknanya menahan diri daripada kongsi jarum suntikan atau hubungan seksual yang tidak selamat, hubungan seksual bebas. Ataupun maksudnya orang yang tidak terdedah lagi lah. Jika abstinence itu tidak berjaya, be faithful. Maknanya kita setia dengan satu pasangan. Setia dengan satu pasangan, maksudnya kita avoid multiple partners lah. C, kondom. Penggunaan kondom hubungan seksual, terutama kita tak tahu status pasangan kita tu HIV-nya ataupun pasangan kita tu memang ada HIV dan dia masih belum start rawatan atau virus tu masih lagi tinggi dalam badan, jadi pasangan tu perlu pakai kondom lah. D, don't do drug. Maksudnya kan kita cakap perkongsian jarum suntikan tu dalam jenis heroin, kita boleh dapat HIV dan sebenarnya sekarang pun memang kita trend menggunakan dadah untuk hubungan seksual. Maknanya kita kena avoid dadah. Dari satu D adalah drug, iaitu kita namakan PrEP, pre-exposure prophylaxis. Kita ada satu jenis ubat, dia sebenarnya ubat antiretroviral untuk HIV juga, tapi satu jenis pil yang digunakan untuk mencegah HIV. Maksudnya orang tu terdedah dengan HIV, dia dah ada faktor risiko, mereka boleh mengambil PrEP ni untuk mencegah HIV. Baik. Dan kalau kita sekarang ni dengan teknologi perubatan kan, adakah HIV ini dapat kita sembuhkan sebenarnya? Sebenarnya HIV ini memang tidak boleh disembuhkan lah. Maksudnya once dia masuk dalam badan, dia akan jadi, orang tu akan menjadi pembawa HIV seumur hidup. Lifetime, ya. Tapi sebenarnya HIV boleh dirawat. Kita ada ubat yang sangat berkesan, antiretroviral terapi yang perlu dimakan setiap hari pada waktu yang sama. Maksudnya
setiap hari mereka kena makan seumur hidup lah, dan mereka boleh hidup seperti orang biasa. Maknanya tujuan kita ambil ARV ni, kita panggil ARV lah, untuk menurunkan tahap virus dalam badan, virus HIV, dan untuk meningkatkan CD4. Maknanya untuk meningkatkan imunisasi badan lah. Dan apabila jika mereka compliant, kita makan ubat setiap hari, dan virus HIV ni akan sangat rendah sampai kita panggil undetectable lah. Bila ini berlaku dan dia masih meneruskan rawatan, mereka tidak akan menyebarkan kepada orang lain. Maksudnya kita panggil U equal to U. Undetectable equal to untransmittable. Maksudnya pesakit HIV ini sebenarnya boleh kahwin. Mereka boleh zodiak semua tak? Ya, boleh, tak ada masalah. Mereka perlu hanya mengambil rawatan, dan jika mereka telah mencapai undetectable virus tu, mereka tidak akan sembuh kepada orang lain lah. Ya, itu dia. Baik, itu dia berkenaan dengan HIV dan AIDS dan juga sambutan Hari AIDS Sedunia peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya 2023. Ia akan disambut pada 3 Disember Kalau Kuala Lumpur 3 Disember ni. 3 Desember nanti. Betul. Berbagai program menarik yang diatur kepada anda nanti. Jangan lupa untuk bersama kami. Itu dia. Di antaranya ada fun run, ya doktor? Kita ada fun run dan juga ada pameran untuk meningkatkan kesedaran tentang HIV lah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Raudah Abdul Rahman, merupakan pakar perubatan kesihatan awam Uni HIV, STI, Hep C, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Terima kasih banyak, Doktor. Terima kasih juga. Baik, penonton sekarang ni kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini.